nescaya aku memasukkan Hatim itu ke dalam Baitullah, dan aku ratakan, aku rapatkan pintu Kaabah itu ke bumi. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak kerana hijrah, nescaya aku mahu menjadi salah seorang Ansar, orang Ansar. Kalau manusia mengikuti satu jalan dan di lembah, kalau manusia mengambil satu jalan di lembah dan orang-orang Ansar pula mengambil satu jalan yang lain, ataupun syi'ban, yakni satu jalan juga, nescaya aku akan memilih jalan yang dilalui oleh Ansar ataupun syi'bal Ansar, sama lebih kurang. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid daripada Nabi SAW, sabda baginda, kalau tidak kerana hijrah, nescaya aku mahu menjadi salah seorang daripada orang-orang Ansar. Dan kalau orang memilih satu jalan di lembah ataupun di lereng gunung, ataupun syi'ban, itu pun makna jalan juga, jalan di lereng gunung, nescaya aku akan memilih jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar ataupun syi'bah. Abu Tayyah menjadi mutabi' kepadanya daripada Anas, daripada Nabi SAW fi syi'b, dalam meriwayatkan lafaz asy-syi'b. Bab ma yajuzu min al-lawi. Ini bab law ataupun perkataan kalau yang dibenarkan, yang harus digunakan. Oh, sana tak ada lagi. Bab ma yukrahu min at-tamanni. Maknanya kita baca dah ni, baca saja, tak ada huruf. Bab ma yukrahu min at-tamanni. Ini bab tamanni, angan-angan ataupun keinginan ataupun kemahuan yang dilarang. Lagu mana hak tadi? Angan-angan ataupun keinginan ataupun kemahuan, cita-cita yang dilarang, lagu mana? Dan firman Allah, jangan kamu mencita-citakan apa yang Allah kurniakannya sebagai kelebihan kepada sebahagian daripada kamu, dengan tidak memberikannya kepada sebahagian yang lain. Lepas tu Imam Bukhari buat mari beberapa hadis, iaitu Khabbab berkata, ini Qais bin Abi Hazim berkata, kami pergi berjumpa dengan Khabbab untuk ziarah dia, melawat dia. Ketika itu dia telah pun menerima kai, selaran besi panas, itu kai sebanyak 7 kali. Dan dia berkata, kalaulah tidak kerana Rasulullah SAW melarang kami minta doa untuk mati, nescaya kami akan berdoa untuk mati. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang pertama, Nabi SAW kata, jangan kamu mencita-citakan kematian. Anas kata, kalau tidak kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencita-citakan, mengangan-angankan kematian, nescaya aku akan mencita-citakan kematian. Aku akan mengharapkan mati. Itu yang pertama. Yang ketiga,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Kalau dia seorang yang baik, maka boleh jadi dia akan menambahkan lagi kebaikannya, ini dengan panjang umur. Dan kalau dia seorang yang jahat, yang tidak baik, boleh jadi dia akan bertaubat. Itu 3 hadis dalam bab ini. Jadi maksudnya mencita-citakan hak baru ni, kita bercita-cita untuk dapat ilmu Quran, untuk dapat harta, untuk nak buat kebajikan ke apa. Hak tu tak apa. Kalau kita tengok orang lain ada hak tu pun, lepas pada tu kita pun berasa molek, berasa suka kalau kita dapat hak tu pun tak apa. Jangan kita deki lah, jangan kita berdeki. Itu saja. Tetapi nak benda lagu tu tak apa. Tetapi di sini Imam Bukhari nak sebut pula hak mana hak tak boleh. Hak tak boleh. Hak kita tak boleh mencita-citakan, menaruh harapan. Jadi hak tak boleh di sini dia sebutlah. Dia sebut firman Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya, wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu mencita-citakan sesuatu kelebihan yang Allah lebihkan seseorang, sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain. Jangan. Maka kalau kita baca ayat tu seterusnya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Itu ayat. Jadi hak dalihnya apa dia? Hak dalihnya, kalau kita baca ayat selepas pada tu, dia sebut orang lelaki mendapat ada bahagian daripada hasil usaha mereka. Mereka berhak mendapat hasil daripada usaha mereka. Dan orang-orang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapat hasil usaha mereka. Dan mintalah daripada Allah sebahagian daripada kurniaannya, was'alullaha min fadli, sebahagian daripada kurniaannya. Di situ Imam Bukhari dia pasal dia dah. Dia tidak amari ayat ni penuh. Pasal dia dah. Dia amari sikit. Tapi kalau kita baca seterusnya nampak dalam ayat ni kalau seorang perempuan, hak dia boleh ke dia? Orang lelaki boleh usaha, buat kerja lah, kerja boleh pitih, boleh. Itu ada hak dia. Orang perempuan boleh juga. Kalau orang lelaki tu kaya, orang perempuan nak mencita-citakan kekayaan seperti lelaki itu juga, boleh juga. Boleh juga. Sebab apa? Sebab benda tu boleh dia dapat, tidak salah. Memang ada hak dia untuk mendapatkannya. Tapi lepas tu dia kata was'alullaha min fadli, mintalah dengan Allah sebahagian daripada kurniaannya. Sebahagian, perhati mula min di situ, sebahagian daripada kurniaannya. Artinya bukan semua kurniaan Allah ni boleh kita minta, boleh kita cita-citakan, boleh kita harapkan. Maknanya kalau orang perempuan, ni hak tak boleh. Jangan diminta nak jadi lelaki, mencita-citakan kalaulah aku jadi orang lelaki. Tak boleh. Hak tu tak boleh. Ataupun orang lelaki mencita-citakan nak jadi orang perempuan, tak boleh. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala buat tu molek berlaku. Orang perempuan tak boleh kata orang lelaki ni ada kelebihan dia, dia jadi kepala keluarga dan lain-lain lagi banyaklah benda hak dia boleh buat, orang perempuan tak boleh buat. Jadi dia, kalaulah aku boleh jadi lelaki, alangkah baiknya. Kalau mencita-citakan lagu tu, itu tak boleh, dilarang. Sebab apa? Allah SWT buat molek lakon tu. Begitu juga sebaliknya, orang lelaki tak boleh minta benda-benda hak bukan-bukan. Tapi kalau nak minta harta, memang kalau dia usaha boleh. Orang perempuan pun boleh juga, dia ada hak juga. Tu tak
apa